Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Makin panas sahabat-sahabat semua apabila dikatakan Parti Bersatu akan membuat laporan polis. Begitu terdesaknya mereka ya untuk mewujudkan satu persepsi kononnya wujud ya tekanan, wujud ugutan terhadap ahli-ahli parlimen mereka yang hari ini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, Azmin Ali di mana menghilangkan diri sahabat-sahabat semua. Sehingga hari ini belum ada sepatah perkataan pun keluar kenyataan daripada Azmin Ali berhubung yang mana dinyatakan bersatu kini pecah menunggu belah. Itu dia. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita tonton dan juga dengar ya pencerahan terbaik daripada Brother Iswardi. Baik, habis cerita fitnah tu kat situ. Tertarik saya dengan satu kenyataan hari ini, tuan-tuan. Bersatu akan buat laporan polis SPRM. Okey, berita ini 10 November hari inilah. Bersatu mendakwa sudah mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu dan akan mengumpulkan laporan kepada polis dan SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa ada parlimen itu ditawarkan faedah berbentuk keuangan atau peruntukan. Ini melanggar peruntukan seperti Akta SPRM dan kita buat laporan polis dalam tempoh sehari dua. Maklumat akan dikumpulkan. Contohnya dalam kes ahli parlimen Gong Musang atau ahli parlimen Kuala Kangsar. Dalam ahli parlimen Kuala Kangsar dia beritahu ketika mesyuarat Bersatu Kelantan dapat tawaran tetapi menolak semuanya. 3 hari selepas itu diumum keluar keputusan sokong sana. Justru kita syak ada perkara sedang berlaku yang melanggar peraturan undang-undang katanya. Hadir sama ialah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan 2 naib presiden Datuk Reza Jidin dan Datuk Seri Ronald Kiandi, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin dan Wan Faizal, Wan Kamal. Muhyiddin juga berfungsi berkata akan membuat laporan terhadap SPRM berhubung perkara yang sama. Okey. Dalam masa yang sama, berita yang lain, ugut dan sogok Muhyiddin patut cermin diri, kata Puan. Seorang pemimpin UMNO meminta pengurusi PN Muhyiddin Yassin cermin diri sebelum membuat dakwaan 4 Parlimen Ahli Bersatu menyokong PM diugut atau disogok. Ahli Parlimen Muhammad Puan berkata membangkitkan pertanyaan kepada bekas Perdana Menteri itu siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok. Muhyiddin patut cermin diri sendiri. Siapa yang guna kaedah ugut dan sogok ni? Semua ahli Parlimen UMNO yang keluar parti tahun 2018 dan masuk Bersatu 2019 jadi menteri. Semua dapat jawatan. Tok Pa, Dr. Latif, Ikmal Hisham, Mas Erianti, Hamzah Zainuddin, Nur Azmi Ghazali dan Shahbudin Yahya. Pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Kunan, Ahmad Zahid, Syahril Samad dan Aziz pula diugut dengan puluhan tuduhan. Mereka tidak lari. Tanya Tok Pa dan Hamzah, kenapa mereka lari? Takut didakwa. Peruntukan punya hal pun boleh lari. Ini semua kerana mereka tidak ada jati diri, katanya. Malam tadi Muhyiddin dilaporkan berkata Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM dalam masa terdekat. Baik. Tuan-tuan ingat tak? Okey, yang pada tahun 2018, masa itu kita antara yang tak bersetuju lah menerima UMNO yang lompat ni di dalam Bersatu. Antaranya Hamzah Zainuddin, Tok Pa dan sebagainya melompat masuk Bersatu. Itu satu hal. Tetapi, perkara yang sama berlaku beberapa tahun kemudian, iaitu pada tahun 2020. Tuan-tuan ingat tak? Mesti ingatnya. Berapa ramai ahli yang melompat? Berapa ramai ahli yang dikekalkan dan diberi tawaran supaya mereka kekal di atas jawatan-jawatan tertentu. Soalan kita, adakah itu sogokan? Dan kita tahu juga ahli parlimen yang diberi ugutan sehingga dia terpaksa keluar daripada parti PKR pada waktu itu dan menyertai dan menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Kita ingat peristiwa tersebut. Dan yang menariknya tuan-tuan, yang menariknya saya nak bawa apa yang Muhyiddin kata pada hari ini. Apa yang Muhyiddin kata pada hari ini berkenaan dengan perkara ini. Okey. Sekejap.
Okey, yang ni. Okey, saya kata tadi suruhkan kan. Saya akan terangkan macam mana mereka menggunakan kaedah untuk nak memastikan kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan ini jatuh. Apa konspirasi teori mereka? Bersatu, Akta Anti Lompat Parti ada kelemahan, perlu dikaji semula. Bersatu mendesak Akta Anti Lompat Parti dikaji semula susulan tindakan 4 ahli parlimennya yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kajian itu perlu dibuat kerana akta tersebut ada beberapa kelemahan. Antaranya kedudukan Speaker Dewan Johari yang merupakan ahli parti politik. Apa yang kita bincang tadi, keputusan ini adalah Akta Anti Lompat Parti perlu dikaji semula kerana terdapat beberapa kelemahan. Sebagai contoh, dalam kes 4 ahli parlimen Sabah keluar bersatu yang belum diputuskan mahkamah dan kes ini masih lagi menunggu keputusan mahkamah. Tetapi Speaker telah memutuskan mereka tidak melanggar undang-undang. Speaker bukan seorang boleh dianggap proporsional kerana dia datang dari parti yang tidak sehaluan dengan kita. Saya boleh katakan keputusan Speaker kadang-kadang ada kompromi kerana dia ada orang yang berkepentingan. Baik, saya ulas. Pertama sekali, undang-undang itu dibuat pada zaman Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Dan diorang tahu dan diorang sengaja mencipta undang-undang sedemikian. Buktinya saya nak katakan, sewaktu pembentukan kerajaan, Bersatu mengatakan mereka telah mendapat 10 sokongan daripada ahli UMNO. Dan mereka mengatakan 10 ini tidak akan gugur selagi mana mereka kekal di dalam UMNO. Tapi kemudian tak lama lepas tu, malamnya keluar kenyataan daripada Presiden mengatakan tidak ada yang menyokong. Okey? Now, kenapa mereka buat undang-undang sebegini? Sebab mereka, ini saya kata, kebijaksanaan Bersatu. Sepanjang mereka memerintah, daripada zaman 2008, sebelum itu lagi, sewaktu dia dah keluar daripada UMNO, dia membentuk Bersatu bersama dengan Pakatan Harapan, bertanding menggunakan tiket ataupun bendera Parti Keadilan, menang. Mereka telah merancang bahawa mereka akan menjadi Perdana Menteri. Dan perancangan mereka menjadi Perdana Menteri itu dilakukan dengan kadar yang perlu dilakukan segera. Kenapa? Sebab mereka faham, Tun Mahathir faham, Muhyiddin Yassin faham, tidak boleh diberikan negara ini kepada Anwar Ibrahim kerana kalau Anwar Ibrahim memegang negara ini, kita akan menghadapi kesukaran untuk nak sakau. Pendek kata macam tu. So, pada tahun 2020, mereka telah menggunakan rundingan dan geng yang mereka boleh geng pada masa itu. Azmin Ali lah yang kita lawan sejak sekian lama kita lawan. So, bila mereka dah melompat, dia dah lompat, geng-geng Azmin Ali dah lompat, dah bentuk kerajaan dan sebagainya, jatuh kerajaan pada tahun 2020, tercapailah impian mereka menjadi Perdana Menteri. Nah, pada waktu itu, mereka menjangkakan, memandangkan mereka Perdana Menteri, basically, they can do anything. Mereka boleh buat apa sahaja. Dan mereka boleh berkuasa dengan dana dan sebagainya. Tetapi mereka lupa satu perkara. Kita merancang, Allah merancang. Allah sebaik-baik perancang. Apa yang berlaku tuan-tuan? COVID. Dia orang tak sangka COVID tu. Kita semua tak sangka COVID. Tetapi dalam pada mereka ambil alih pada bulan 3, bulan 4 negara tutup. Instead of dia orang nak boleh sakau dan sebagainya dengan sewenang-wenangnya, mereka terpaksa menghadapi nak kena tolong rakyat dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, and they were not ready. Dia orang tak bersedia dengan keadaan tersebut. Fine. Akhirnya dalam tempoh mereka mereka kena fikir, kita kena buat sesuatu juga. Bayangkan pada tahun 2020 dan 2021, 2 tahun itu sahaja, sewaktu Bersatu memerintah, hampir 300 juta masuk ke dalam akaun Bersatu. 300 juta masuk dalam akaun Bersatu, dan dalam tempoh COVID mereka berbelanja puluhan juta ringgit. Puluhan juta ringgit untuk iklan sahaja. Malah Datuk Seri mendedahkan bahawa dalam zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin telah membelanjakan 500 juta untuk iklan sahaja. Tujuan apa tuan-tuan? Mereka faham dengan tujuan iklan, dengan tujuan publicity, mereka boleh menang pilihan raya ke-15. And that's why they were so confident dia boleh menang 115 ke 120 kerusi. Dia bukan menang, dia menang kalau tolak 20, so dia thought they can win 100. GPS masuk 120. Itu yang dia orang agak. Even kalau dia menang 95 pun, GPS datang, dia boleh dapat 115 kerusi. Itu sangkaan mereka dengan dana, publicity, benda-benda macam tu.
tak disangka parti yang dia lawan, Pakatan Harapan yang tak berduit dan jadi pembangkang itu, boleh menang lebih banyak daripada mereka. 80 lebih kerusi, tuan-tuan. Berbanding mereka 70 lebih kerusi. Itu saya kata, kita merancang, Tuhan merancang. Allah adalah sebaik-baik perancang. Bila dah 80 kursi, dia ingatkan, boleh bentuk kerajaan macam sebelum ini. Bagi SD, bagi kat Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong terima. Yang di-Pertuan Agong, the first time 2020 tu, bagi dia tak bersedia. Tak pernah dalam sejarah. So sekarang ni, dia nak buat dalam sejarah ni, sudah dia fikir. Bagi dia dah ada masa berfikir. AG pun ada masa berfikir. Pegawai-pegawai bagi dia pun ada masa fikir. No, we not gonna do that. Dan saya ada buat live, saya kata perlu ada minority government. Dan minority government ini yang ada majority dulu kena pergi. Majority among minority. Dan apa yang saya cakap itu diterima, tuan-tuan. Mungkin Yang di-Pertuan Agong tak tengok lah live saya. Tapi itu logik sebenarnya. Bukanlah saya punya idea. Itu mana-mana negara lain pun pernah buat. Dia ada parti-parti yang minority. Majority di kalangan minority. Maka dia akan menentukan dan akan menjadi Perdana Menteri. And that was happen. Yang di-Pertuan Agong panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu nak jadi kerajaan, bentuk kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju. Yang kedua paling tinggi adalah Perikatan Nasional. Dipanggil Perikatan Nasional, kamu nak jadi kerajaan. Perikatan Nasional kata, tak nak, tak bersetuju. Okey, tak apa. Panggil UMNO, Barisan Nasional, kamu bersetuju? Setuju. Panggil GPS, setuju. Satu-satu dipanggil, akhirnya bentuk kerajaan. Itu kita panggil kerajaan YDPA. Kerana kerajaan itu dibentuk perekat. Pengikatnya adalah kata-kata Yang di-Pertuan Agong. SD boleh guna KAIS pada waktu itu. SD tak diterima oleh di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bertanya kepada parti menerusi N Block dahulu. So, dia ingat bila dia buat undang-undang, dia ingat guna 10 undang-undang tu, kalau tak lompat parti, selagi mana tak lompat, sekadar menyatakan sokongan, maka dengan itu boleh bentuk kerajaan. Dan kalau dipecat, tak jatuh. Ini undang-undang yang dibuat oleh Perikatan Nasional sendiri. Kalau dipecat oleh parti, tidak dikira sebagai lompat parti. Ini PN yang buat, tuan-tuan. Dan sekarang mereka mempersoalkan, kenapa itu tidak dikira lompat parti? Dah dia yang buat macam tu. Sebab itu taktik dia. Dia orang melihat daripada tahun 2020 dalam keadaan tak banyak. Say dia orang dapat, katakanlah dia orang kira-kira paling teruk pun dia orang dapat majority juga. Katalah campur GPS dia dapatlah 113. Sekurang-kurangnya dia boleh tarik UMNO, dia boleh tarik PH, sokong dia orang tanpa dia orang keluar parti. Dan bila dia orang dipecat, bagus lagi, dia orang akan jadi parti bebas menyokong dia. Itu dalam mentaliti dia orang masa dia buat undang-undang itu. So tak disangka undang-undang itu makan diri. Instead of berlaku kepada mereka, kepada kita, kepada kerajaan gabungan, kerajaan perpaduan ni, dia berlaku kepada mereka. Dan sekarang ini dia nak minta pula supaya undang-undang tu dikaji balik. Sebab itu saya setuju dengan KJ dalam bab ni lah, saya setuju. KJ kata apa? Bersatu haunted by own goal in anti-hopping law, says KJ. The former minister says Bersatu rejected a clause in the draft law which have declared a seat vacant if an MP goes against their party stance. An anti-hopping law clause rejected by Bersatu. Ada satu klausa anti-hopping ditolak oleh Bersatu apabila undang-undang, when the law was drafted, apabila ia telah di draft, telah kembali menghantui parti itu yang sekarang ini menyokong kerajaan Anwar Ibrahim. He said, the draft anti-hopping law bill presented to the cabinet by then Wan Junaidi mengandungi provision to declare a seat vacant if an MP went against the party stance or failed to comply with the party whip in the Dewan Rakyat. The irony is that the minister who had opposed the original draft are now the victims of the lack of this provision, said Khairi in the latest episode of Keluar Sekejap. Menarik Sebenarnya dalam draft bill, saya dah baca draft bill tu sebenarnya. Ada satu klausa mengatakan sekiranya ahli parlimen satu-satu parti menyatakan sokongan
dan bercanggah dengan parti itu pun dikira sebagai lompat parti. Kan? Bukan setakat dia keluar daripada parti, tetapi kalau dia menyatakan sokongan, saya sokong parti sebelah, ataupun saya tak setuju dengan parti saya, sokong parti sebelah, pada waktu itu pun dikira sebagai lompat parti. Tetapi draft bill itu dibuang. Yang klausa itu dibuang. Tak dimasukkan di dalam anti-hopping law. Dan draft itulah yang berlaku sekarang ini. Makan tuan, tuan-tuan. Tu saya kata, senjata makan tuan tempoh hari. Senjata sudah makan tuan. Sebab itu saya kata, sekarang ini, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Dan ini disebut oleh Wan Junaidi sendiri dalam kenyataan beliau. Slow. Dalam Isra' Awani, saya bacakan. Ahli Parlimen bebas buat keputusan tanpa keokongan parti. 24 hari bulan November 2022. Tidak salah daripada segi perlembagaan untuk seseorang ahli parlimen menyatakan sokongan kepada parlimen dan parti lain menurut Wan Junaidi. Katanya seseorang wakil rakyat bebas untuk membuat keputusan sendiri tanpa dikongkong oleh partinya. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, berlaku pertembungan sekarang ini di dalam Bersatu. Peja gaduh dengan Cikgu Bat. Peja gaduh dengan Cikgu Bat. Azmin bergaduh dengan pimpinan. Tuan-tuan, perasan tak nama yang saya sebut tadi sewaktu press conference, nama Azmin tak ada. Tuan-tuan perasan nama Azmin tak ada? Sebelum saya cerita, saya nak bagi tahu bahawa sekarang ini Bersatu sudah mula apa orang kata, tak puas hati dengan Azmin dan rasa curiga dengan Azmin dan Cikgu Bat. Dia ada satu gerakan dibuat di Negeri Sembilan hari tu bila Peja dilantik menjadi ketua ketua yang what do you call that, mengetuai pilihan raya di Negeri Sembilan. Menyebabkan si Cikgu Bat terasa hati lah. Cikgu Bat terasa hati. Disebabkan oleh itu, ada video WhatsApp mengatakan ini adalah tindakan tak betul dan sebagainya. Peja duda-duda. Ini adalah menyebabkan ada beberapa caitro PN sendiri mula tarik handbrake. Akhirnya Muhyiddin Yassin keluar kenyataan. Ada gerakan lemahkan Bersatu. Aduh. Sedih iklan ni. Hey. Ada gerakan lemahkan Bersatu. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa terdapat gerakan terancang daripada parti lawan untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional dengan menggunakan sogokan dan ugutan terhadap ahli parlimen. Bagaimanapun, Presiden Bersatu menegaskan partinya tidak akan tunduk terhadap pakatan jahat itu. Saya nak cerita. Sebenarnya Muhyiddin tahu, Bersatu tahu dan Bersatu faham. Kerja ataupun underground work untuk melemahkan Bersatu itu bukan datang daripada orang luar. Sebenarnya perkara itu datang daripada orang dalam parti Perikatan Nasional, terutama Bersatu itu sendiri. Dan mereka saling tunding-menunding jari. Apa yang berlaku? Cikgu Bat dok tuduh Peja. Peja dok tuduh Cikgu Bat. Kemudian dok tuduh Azmin. Azmin dok tuduh orang ni. Saya baca kenyataan. Peja bermain kayu tiga dengan Anwar, dakwa Cikgu Bat. Bersatu Negeri Sembilan bergolak kembali. Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham menuduh pengurusi Bersatu Negeri Datuk Seri Ahmad Azumu bermain kayu tiga dengan bersekongkol dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahmad Faizal juga timbalan Bersatu di peringkat pusat. Cabar Peja nyatakan kesertaan kepada PN dan tidak akan sekongkol dengan Anwar Ibrahim dalam apa bentuk. Jika tidak mampu, elok pindah terang-terangan, berhenti jadi duri dalam daging. Parti juga kena serius, timbalan Presiden hilang. Mesyuarat pun hilang, katanya. Kata Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bat. Ini bukan kali pertama Cikgu Bat membuat tuduhan serius terhadap Ahmad Faizal yang lebih mesra dikenali sebagai Peja. Dalam masa yang sama, Peja jawab. Peja apa? Jangan layan Cikgu Bat. Peja.
Timbalan Presiden Peribumi Datuk Seri Ahmad Zuma meminta orang ramai supaya tidak mengendahkan sebarang kenyataan dan provokasi dibuat oleh aktivis politik Cikgu Bat atau ialah oleh Cikgu Bat. Kan, yang dibuat oleh Cikgu Bat. Tuan-tuan, dia macam ni persengketaan di dalam satu ni bukan lagi satu rahsia yang boleh dan ditutup dah. Seorang tunding daripada seorang, seorang tunding daripada seorang. Dan saya sebut tadi, di dalam mesyuarat dan dalam kenyataan akhbar, Azmin tak ada. Nanti Azmin mungkin akan buat kenyataan lah. Cuma saya kata, saya tahu Azmin kat mana. Dan di dalam Parti Bersatu dah mula bertiup kencang. Sebenarnya, antara orang yang menjadi orang tengah, di antara Pakatan Harapan dan juga geng-geng Perikatan Nasional ini, tidak lain tidak bukan adalah Azmin dan juga Cikgu Bat. Ini dikatakan di dalam secara dalaman, bukan saya yang tuduh. Azmin dikatakan masih lagi mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa orang pimpinan di dalam Parti Keadilan. Kan saya kata bahawa yang datang berjumpa dengan, dan juga di dalam UMNO, Parti Keadilan dan juga di dalam UMNO, yang datang berjumpa dengan wakil Bersatu dan juga wakil PAS yang nak melompat atau menyatakan sokongan kepada PMX ini bukan datang daripada arahan Perdana Menteri, tak ada. Sebenarnya memang ada inisiatif ini daripada dulu. Saya dah cakap dah itu. Inisiatif perjumpaan itu ada. Camp A, Camp B, di dalam PAS, di dalam Bersatu, pecah 3 dan sebagainya, ada. So pertemuan itu sedang dirancang. Dan tuan-tuan kena ingat, yang merancang kejatuhan PH pada tahun 2019 masuk 2020 adalah Azmin Ali yang bertemu dengan siapa? Dengan UMNO. Di mana? Di rumah dia di Putrajaya. Tuan-tuan ingat tak? Pada masa itu saya terbaca, saya ingat lagi. Wartawan menunggu di luar rumah Azmin Ali apabila mendapati ada lebih kurang 5 orang ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO pergi ke rumah Azmin pada waktu itu. Dalam masa yang sama sekarang, kenapa? Sebab dia nak membentuk kerajaan. Jadikan dia sebagai Perdana Menteri. Asal ideanya dia kena jadi timbalan dan kemudian jadi Perdana Menteri. Bukan Anwar Ibrahim. Sehingga kan geng-geng kartel datang jumpa saya. Is, dia kata, kau kena faham Azmin akan jadi Perdana Menteri. Bukan bos kau Anwar Ibrahim, dia kata. Saya kata, pi mampus dengan korang. Aku tak akan ikut Azmin Ali. What happened now? Exactly the same. Almost the same. Dia kata, daripada kita jadi pembangkang, kita kena jadi kerajaan. Kita hidup susah. Azmin Ali tak nak hidup susah. So, dia buat geng-geng dia, rundingan itu berlaku. So, hari ni dah buka cerita. Yang buka cerita bukan saya, tuan-tuan. Saya ni bagi hint je 2-3 kali. So, sekarang ni cerita tu dah terbongkar. Perbincangan itu ada. Cuma of course, kalau tanya dia tak akan mengaku. Bodoh lah kalau dia mengaku. Tetapi orang di dalam Bersatu dah tahu. Tak percaya, kalau tuan-tuan ada geng di kalangan Bersatu, tuan-tuan pergi tanya. Jangan tanya macam-macam. Tanya pimpinan. Apa kedudukan Azmin Ali? Siapa dia? Adakah orang pimpinan Bersatu masih lagi percaya pada Azmin Ali and the gang? Habis tu kalau tak percaya, kenapa hantar bertanding di Selangor? Diorang tak ada choice. Diorang tak ada pilihan. Kalau saya kata, kalau okey, tuan-tuan ingat tak? Pada PRN yang lepas, Azmin Ali kata dia tak nak bertanding. Kan? Azmin Ali kata dia tak nak bertanding dalam PRN. Tapi dipaksa juga bertanding, akhirnya dia akur. Dan dia bertanding. Memang betul pun. Pada masa itu, dia tak nak bertanding. Bukan sebab apa? Ini saya cerita. Bukan sebab apa? Sebab yang utamanya sebenarnya, dia duk pancing, tak bertanding, supaya dia kata, aku dah kembali setia dan bertaubat. Aku mohon maaf, aku nak kembali. Dan since aku nak kembali ni, maka bantulah aku kembali. Maka bawalah aku kembali ke dalam kapal ini dan bawalah aku naik bersama dengan kerajaan. Bagilah aku jawatan senator, timbalan menteri pun tak apa. Dia tak cakaplah spesifik macam tu, tetapi arahnya ke arah situ lah. Tetapi kemudian dia diconvincekan bahawa dana kita banyak, kita boleh menang. So dia U-turn, dia masuk bertanding dan dia kalah. Dia menang lah, tapi tak berjaya menguasai Selangor. Pada masa itu dana banyak sebagainya, dia ingat dia boleh menang lagi sekali. Sekali lagi dia tertipu, tuan-tuan.
Dana itu tak sebanyak sebagaimana, banyak juga dengan Azmin Ali. Kalau tuan-tuan perasan, tanya dengan Juwairiyah sendirilah bagaimana belanja dia di kawasan Hulu Kelang. Oh, besar tuan-tuan. Tapi itu pun dia je lah menang tipis pula tu. Yang the rest still kalah, walaupun ada juga yang menang. But point is, sekarang ini dia balik. Dia macam ni, orang yang tak pernah nak setia ni. Dan orang dia punya kepentingan hanyalah dunia, pangkat, wang, darjat dan kedudukan ni. Dia senang nak baca tuan-tuan. Very easy to read. Dia kat mana ada gula, kat situlah ada dia. Kat mana ada gula, kat situlah dia akan pergi. Dia akan tertarik kepada perkara tersebut. Terbaik sahabat semua. Itu dia pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu yang semakin menghimpit khususnya kepada Parti Bersatu ini, yang mana kita lihat ada konspirasi di antara satu sama lain untuk menjatuhkan orang supaya mereka boleh naik Jadi inilah yang kita lihat hari ini, bersatu seperti yang kita biasa katakan, retak menunggu belah sahabat-sahabat semua. Satu demi satu, pimpinan mereka tidak merasa yakin lagi dengan parti ini, dengan keputusan parti mereka yang hanya utamakan kepentingan parti, kepentingan pemimpin mereka sendiri. Akhirnya, pemimpin mereka mula sedar dan mahu untuk memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini. Dan kerana mereka jugalah yang membantah kepada satu draft di dalam anti lompat katak ini, akhirnya makan diri sendiri. Mereka tolak, akhirnya hari ini mereka pula mengatakan anti lompat parti ini harus dikaji semula. Berbagai alasan diberikan untuk apa? Kerana mereka sudah mula merasakan bahang parti mereka semakin berpecah, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat semua di luar sana ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan juga terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pengkangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.